Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi hari ini bawah subjek personaliti pembangunan dalam Islam kod subjek ISC 402. Saya Muhammad Syukri bin Ahmad Luqman, nombor matrik 20209678557. Dan rakan saya Muhammad Danish Aiman bin Nur Hisham, nombor matrik 20209526673. Jadi kami akan membentangkan tajuk iaitu personaliti hati dan jiwa Al-Ruh menurut Imam Al-Ghazali. Jadi kita pergi yang pertama sekali, tajuk saya iaitu personaliti hati dan jiwa, di mana saya akan menerangkan terlebih dahulu mengenai definisinya. Di mana definisi personaliti iaitu berasal dari perkataan Latin iaitu persona yang bermaksud topeng, ataupun topeng itu merujuk kepada penampilan luaran seseorang, atau lebih mudah difahami adalah watak seseorang itu. Yang seterusnya iaitu hati, berasal dari perkataan Arab iaitu kalbun yang bermaksud jantung. Manakala jiwa berasal dari perkataan Arab iaitu al-nafs. Perkataan al-nafs dalam Al-Quran ada yang bermaksud gabungan roh dan jasad. Okey, yang seterusnya saya akan menerangkan lebih dalam mengenai personaliti hati dan jiwa. Yang pertama sekali kita pergi pada personaliti. Terdapat dua penjelasan iaitu daripada psikologi barat dan perspektif Islam. Di mana kita pergi pada psikologi barat, ia merangkumi pemikiran, persepsi, nilai, sikap, watak, kecerdasan dan motivasi. Manakala daripada perspektif Islam, merujuk kepada perkataan Arab iaitu sasiah atau akhlak. Akhlak membawa maksud budi pekerti, tingkah laku dan adat kebiasaan. Jadi dapat saya simpulkan di sini, daripada psikologi barat ia lebih menumpukan ataupun menjurus kepada perwatakan zahir seseorang itu. Manakala daripada perspektif Islam, ia mengambil kira dari segi zahir dan juga batin. Okay. Yang seterusnya hati. Menurut Imam Ghazali, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menerangkan hati dalam dua aspek, iaitu aspek fizikal dan aspek spiritual. Jadi dalam aspek fizikal, Imam Ghazali menerangkan organ yang berbentuk bujur yang terletak di dada kiri yang menyalurkan darah hitam dan berfungsi sebagai sumber nyawa manusia. Manakala dari segi spiritual, bersifat halus ataupun latifah dan ketuhanan, Rabbaniyah. Seterusnya menggambarkan hakikat diri manusia yang mana hati berfungsi untuk merasai, mengenali dan mengetahui sesuatu ilmu. Dan seterusnya, hati adalah raja yang mengawal semua kegiatan roh, nafsu dan akal. Daripada penerangan tersebut, saya dapat menyimpulkan bahawa Imam Ghazali menerangkan hati itu daripada fizikal adalah secara lahiriah ataupun benda yang boleh kita nampak, iaitu satu organ yang ada dalam diri seseorang itu. Manakala daripada segi spiritual, ia adalah satu asbab ataupun medium yang membolehkan kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Terusnya kita masuk kepada jenis-jenis hati. Hati yang sihat, hati yang mati dan hati yang berpenyakit. Di mana hati yang sihat itu umumnya hati yang bersih dari semua syahwat, bersih dari penyembahan kepada selain Allah SWT dan membahagiakan serta mententeramkan seseorang itu di dunia dan di akhirat. Jadi hati yang sihat itu adalah sesuatu yang bersih dari segala kekotoran ataupun kemaksiatan dan lebih menjurus kepada kebaikan ataupun sifat-sifat mahmudah. Dan seterusnya, hati yang mati, tiada kehidupan di dalamnya, tidak mengenal Tuhan dan tidak mentaati suruhan Allah SWT. Hati ini berada di antara syahwat dan kelazatannya. Manakala hati yang mati ini adalah berlawanan daripada hati yang sihat, di mana hati yang mati ini, seseorang itu tidak lagi merasa akan kemanisan iman itu. Beliau tidak merasa bersalah dalam melakukan sesuatu kesalahan ataupun maksiat. Manakala yang ketiga iaitu hati yang berpenyakit, hati ini lebih cenderung kepada kebaikan dan kadang-kadang lebih sukakan kejahatan. Suatu ketika juga cintakan syahwat, sombong dan deki. Jadi hati yang berpenyakit ini pula adalah di mana ia satu rasa yang bercelaru ataupun kedua-duanya ia akan lakukan. Di mana kadang-kadang ia akan melakukan kebaikan dan kadang-kadang juga melakukan kejahatan. Jadi tajuk yang seterusnya adalah jiwa. Di mana Imam Ghazali menerangkan jiwa itu merangkumi kekuatan marah dan syahwat dalam diri manusia. Hakikat manusia itu sendiri atau zatnya terbahagi kepada tiga, iaitu nafs al-mutmainnah, al-lawamah dan al-ammarah. Di mana kita pergi yang pertama iaitu nafsu mutmainnah, yang membawa pengertian orang yang berada dalam tingkatan ini sentiasa dijauhkan dari rasa cemas dan gelisah atas segala ketetapan Allah SWT dan selalu merasa sejuk hatinya. Tenteram jiwa jika melakukan sesuatu amal kebajikan. Hatinya sentiasa rindu pada Allah SWT. Jadi boleh dikatakan di sini nafsu mutmainnah ini adalah satu nafsu yang baik ataupun
nafsu yang membawa kita lebih dekat kepada Allah SWT dan melakukan amal kebajikan. Di mana firman Allah SWT dalam surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Yang membawa maksud, wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang, tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya, kembalilah kepada Tuhanmu, dengan keadaan engkau berpuas hati dengan segala nikmat yang diberikan lagi diredai di sisi Tuhanmu. Serta masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia, dan masuklah ke dalam syurgaku. Seterusnya, nafsu lawwamah yang membawa pengertian, tahap nafsu ini lebih tinggi daripada nafsu ammarah. Nafsu lawwamah ialah orang yang berada pada tahap yang mana dia sudah tahu antara perbuatan yang dilarang dan amal kebajikan. Semasa melakukan kejahatan, dia masih merasa puas. Namun di sisi lain, dia menyesali akan perbuatannya. Jadi melalui pengertian ini, ia membawa maksud cenderung juga kepada melakukan kebaikan. Manakala ketika dia melakukan kejahatan, dia juga merasa puasnya melakukan kejahatan itu, tapi dalam sisi lain dia tetap merasakan penyesalan atas perbuatan jahat dia itu. Firman Allah SWT, La uqsimu bi yaumil qiyamah, la uqsimu bin nafsil lawwamah. Dari surah Al-Qiyamah ayat 1 hingga 2. Terjemahannya, aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah dengan nafsu lawwamah, yakni bahawa kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Seterusnya, nafsu ammarah yang membawa pengertian nafsu yang menyuruh kepada keburukan, iaitu mengajak tuannya melakukan kejahatan dan maksiat. Amarah adalah martabat nafsu yang paling rendah di sisi Allah. Segala lahir darinya adalah tindakan kejahatan yang penuh dengan perlakuan mazmumah, iaitu kejahatan atau keburukan. Jadi dapat saya simpulkan bahawa seperti yang telah diterangkan pada nafsu lawwamah tadi, iaitu nafsu amarah ini adalah nafsu yang terendah sekali, di mana nafsu amarah ini menjurus kepada membawa seseorang itu melakukan kejahatan dan melakukan kemaksiatan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma ubarri'un nafsi, innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim." Terjemahannya, dan tiadalah aku berani membersihkan diriku, sesungguhnya nafsu manusia itu sangat menyuruh melakukan kejahatan, kecuali orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanku, yakni maka terselamatlah ia dari hasutan nafsu itu. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi mengasihani. Okey, sekian saja pembentangan daripada saya. Seterusnya akan disambungkan oleh rakan saya, iaitu Muhammad Danish Aiman bin Nur Hisham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Danish Aiman bin Nur Hisham. Kemetrik 2020952673. Okey, kat sini saya ingin membentangkan tajuk berkenaan pembentukan personaliti yang baik menurut Imam Al-Ghazali. Okey, istilah dia adalah tazkiyah an-nafs, iaitu bermaksud melatih jiwa menuju ke arah kebaikan. Okey, Imam Ghazali menggunakan cara ni, iaitu tazkiyah an-nafs, untuk dalam pembentukan personaliti yang baik. So, tazkiyah an-nafs ni terdapat dua cara. Yang mana yang pertama ialah mujahadah an-nafs atau disebut at-takhalil. Yang kedua riyadah an-nafs, at-tahalli. Jadi yang pertama dulu, mujahadah an-nafs. Ini bermaksud berusaha melawan nafsu atau menghapuskannya. Yang kedua, menghapuskan sifat-sifat mazmumah. Dalil yang dibagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bermaksud sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Okey, kat sini mujahadah an-nafs ni, dia cakap kat sini melawan nafsu dan menghapuskannya. Okay, sebagai contoh yang kita boleh dapat dalam kehidupan kita, antaranya kita mestilah memanfaatkan waktu lapang kita dengan membuat perkara yang bermanfaat, supaya kita dapat mengelakkan daripada kita terjerumus dalam melakukan perkara-perkara mazmumah atau perkara-perkara yang buruk. So kat situ kita boleh melawan nafsu kita daripada melakukan perkara-perkara yang mungkar. Okay, yang kedua, menyelesaikan masalah dengan tenang. Okay, seperti kita manusia kan mesti ada masalah. So bila kita ada masalah, kita mesti rasa marah, rasa bilang sabar, kita rasa tak tenang. So dengan menggunakan cara mujahadah an-nafs ni dan dalam melawan nafsu, iaitu melawan nafsu marah. So kita hendaklah menyelesaikan satu masalah tu dengan tenang, sabar. So nanti kita akan dapat selesaikan masalah tu dengan mudah. Maka itu kita boleh melawan nafsu marah kita. So itu antara contoh mujahadah an-nafs. Okay, kita pergi yang kedua, iaitu riyadah an-nafs. Riyadah an-nafs ni bermaksud melakukan perkara yang baik secara beransur-ansur atau melatih jiwa menuju ke arah kebaikan. Yang kedua, mengaplikasikan sifat-sifat mahmudah dalam diri. Sini dalil, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sadaqallahul azim.
yang bermaksud sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Dia mengajar kamu dengan suruhan dan larangannya ini supaya kamu mengambil peringatan dan mematuhinya. Dekat sini riadah an-nafs ni kita hendaklah melatih jiwa kita supaya melakukan perkara yang baik dan mengelakkan daripada melakukan perkara yang buruk. Sebagai contoh, kita melakukan ibadah, istiqamah dalam ibadah kita. So dengan itu kita dapat ketenangan jiwa, kita dapat melakukan kebaikan, dapat pahala. So kat situ kita dapat menerapkan kebaikan dalam jiwa kita secara beransur-ansur. Okay, selain itu kita mestilah berfikiran positif. Tak bolehlah kita sentiasa berfikiran buruk, sangka buruk. So apa-apa pun kita mestilah berfikiran positif. Contoh yang ketiga, membentuk personaliti secara beransur sehingga sampai satu tahap di mana sesuatu perkara yang sukar menjadi mudah. Okey, kat sini dah nampak dah. Kalau kita terapkan dalam jiwa kita dengan perkara-perkara yang baik, dengan sifat-sifat yang baik, so apa-apa yang kita akan lakukan, benda yang susah pun akan jadi mudah. Next slide, kita pergi pada definisi ar-ruh menurut Imam Al-Ghazali. Okay, poin pertama, menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau membezakan ar-ruh dan al-jasad. Ruh adalah nyawa yang menghidupkan manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan, dan ia wujud dengan sendirinya. Jasad pula bergantung kepada roh untuk mewujudkan hakikat makhluk itu. Okey, roh ni seperti kita semua benda-benda yang hidup mesti ada roh kan. Kalau tak ada roh macam mana kita nak hidup? Dekat sini Imam Ghazali kata roh adalah nyawa. Nyawa itulah roh. Okay, jasad pula bergantung kepada roh untuk mewujudkan hakikat makhluk itu. Okey, jasad ni kita punya fizikal luar. Fizikal kita, tubuh badan kita semua itu jasad. Dia bergantung kepada roh untuk mewujudkan hakikat makhluk itu. Okay, so kalau tak ada roh, kita tak bolehlah hidup. Roh kan nyawa kan. So kalau tak ada roh, jasad kita tak boleh wujud dengan hakikat. Next, roh manusia kekal abadi, manakala roh haiwan dan tumbuhan akan musnah. Nanti kalau kita dah mati, so kita akan dibangkitkan semula pada hari kiamat. So roh kita yang akan dibangkitkan semula. Tapi roh haiwan dan tumbuhan akan musnah. Next, oleh itu Imam Al-Ghazali membezakan roh manusia dan daripada roh haiwan dan tumbuhan. Okay. Roh ada dua pengertian. Menurut Imam Ghazali, roh ni ada dua pengertian. Okay, yang pertama, roh merupakan jisim lembut yang bersumber dari rongga hati jasmani dengan perantaraan otot dan urat yang tersebar ke seluruh bahagian tubuh. Perjalanan di dalam seluruh tubuh ibarat pancaran sinaran lampu yang tersebar ke seluruh sudut rumah. Okay, kita boleh bayangkan lah, roh ni nyawa kita dalam badan kita, dalam jisim kita. Dia memang ada dalam badan kita, kat perantaraan otot, kat urat, semua ada roh kita. Sebagai contoh kat sini, seperti cahaya yang pancaran sinar lampu yang tersebar ke seluruh sudut rumah. Kalau kita buka lampu, asalnya gelap bilik, kita buka lampu, terangan. So macam itulah roh dalam badan kita. Dia menyeluruhi seluruh jasad dan jisim kita. Okay, yang kedua bermaksud yang halus dari manusia, iaitu yang mengetahui dan merasa. Dia tidak tergolong dalam bentuk zahir. Dia turun ke dunia ibarat pengembara yang merantau untuk melakukan tugasnya dan kembali ke tempat asal satu perkara yang bersifat ketuhanan. Okay, kat sini beliau menerangkan roh ni sebagai sifat ketuhanan, yang mana roh ni didatangkan dalam badan kita untuk kita sebagai hamba Allah melakukan ibadah, taat pada dia. So nanti sampai masa dia akan kembali ke tempat asalnya, iaitu bila kita dah mati, roh kita nanti akan dibangkitkan semula pada hari kiamat. Okey, itu saja.